Okay, let's continue after we start every time. Hopefully, it's including the class time, wherever you go, whenever you are. Okay, make sure these two first kalimah would be in you every time. Okay, right. Talking about solat, where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam received the instruction, the commandment of solat in a very special way to show that how important this solat is. Okay, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah solat, berlaku satu peristiwa yang mana peristiwa itu semua orang tahu, already have the idea about it, which is Isra Mi'raj. Berlaku peristiwa yang besar, Isra Mi'raj. So peristiwa ini dia berlaku pada tahun katanya ke-11 atau ke-12 atau ke-13 selepas kenabian. Berlaku sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Dan sebab tu before this we remind that if you are trying to teach solat to your children, to anybody, and you must know this. Solat penting, tapi itu pun selepas 13 tahun perintah yang pertama, which is get to know Allah, get to know Rasulullah. Okay. And because maybe the time frame and maybe the content, maybe the readiness of the ummah at that time to receive the next commandment, and they are prepared their heart fully with Allah and Rasulullah, then Allah call Nabi. Itu antara lah. Okay. Walaupun ada beberapa punca lain, katanya ketika itu Nabi dalam keadaan yang sedikit kesedihan sebab kehilangan isterinya Khadijah alaihissalam dan juga Khadijah radhiyallahu anha, termasuk bapa saudaranya, iaitu Abi Talib. Okay. Ketika kehilangan orang yang disayang, dia sedih, dan kesedihan tadi dapat diubati dengan perintah yang agung ni, dan Allah panggil jumpa Allah. Hebatnya Nabi SAW sebab Nabi jumpa Allah. Manusia ni mana ada peluang nak jumpa Tuhan, dan Tuhan memang letakkan hijab daripada jumpa dia. Yang paling hampir katanya ialah Nabi Allah Musa AS. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, Nabi Musa tanya Allah, boleh ke nak lihat wajah Allah ni? Katanya ada dua keadaan berlaku. Yang pertama, keluar cahaya. Cahaya itu menyebabkan Nabi Musa pengsan. Yang kedua, katanya gunung meletup. Nak menunjukkan betapa manusia ni kalau dia lihat wajah Tuhan dalam keadaan dunia yang nyata ni, pengakhiran dia lain, ataupun belum sampai masanya lagi. Kalau jumpa Tuhan boleh dengan syarat masuk syurga, okay. Alright, tapi kelebihan yang berlaku pada Nabi SAW berbeza dengan para Nabi yang lain. Malah timbul kadang-kadang timbul rasa, katanya lah, timbul rasa keinginan untuk menjadi Nabi yang terakhir di antara Nabi-Nabi ni. Mungkin berita tu dah dibocorkan, ada Nabi yang terakhir ni, dan katanya Nabi Isa AS pun berhajat untuk jadi Nabi yang terakhir. Cuma dia telah dikabulkan untuk menjadi salah satu daripada umat Nabi. Betapa specialnya Nabi ni. Sebab tu kena tahu Nabi tadi, kena kenal Nabi, perjalanan hidup Nabi tu. Kalau kita tahu, kita rasa macam very extraordinary human being Nabi ni,
Walaupun hari ni ramai orang yang mungkin begitu taksub dengan Nabi. Bukanlah kita nak menghilangkan ketaksuban ni kan, fanatik tadi, tapi dia kena ikut caranya, dia kena betul landasannya. Bukan semata-mata kita nak follow Nabi tadi tu kerana kita nak tunjukkan inilah gaya Nabi kan. Dan kadang-kadang yang ditunjukkan tu pun boleh dipersoalkan. Ada pertikaian, betul ke Nabi dulu macam ni? Kan. Contoh. Okay, come back to the Isra Miraj. This is a very miracle event. Then that Allah Ta'ala, when the ulama try to study about it, showing that this is a very remembrance of a night. Sebab ia berlaku satu malam. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab tu ada keistimewaan juga Masjidil Aqsa yang berada di Palestin ni. Okay. Masjidil Haram di Mekah ke Palestin, Masjidil Aqsa, yang mana hari ni kita panggil Israel. Naik daripada masjid tersebut, Mi'raj. Isra adalah perjalanan menuju tadi ke masjid, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Naik daripada Masjid Aqsa ke langit, katanya Sidratul Muntaha. Dan bila naik ke langit, katanya ada lapisan langit. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan setiap langit tadi Nabi SAW berjumpa dengan para Nabi yang lepas. Mungkin ada juga keistimewaan di situ. Kalau kita study, mungkin kita jumpa hadis-hadis, mungkin kita akan jumpa riwayat, kita jumpa kisah. Kenapa jumpa dengan Nabi-Nabi lepas? Adakah kita ni hidup semata-mata untuk mengkaji cerita Nabi saja? Mungkin juga bila disebut Nabi-Nabi, para Nabi, solehin ni, kita boleh mengambil peristiwa tauladan, akhlak, pemikiran daripada Nabi yang lepas. Macam cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim tadi, ataupun cerita Nabi Musa sendiri yang kita baru sebut tadi, cerita Nabi Saleh, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Zakaria, Zulkifli. Ramai, banyak, boleh jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Sebab mereka adalah solehin yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, kan? Okay. So bila jumpa para Nabi ni, salah seorang ialah Nabi Musa. Nabi Musa ni kan, dia ada satu keinginan, betul-betul dia nak tahu kenapa ni. Sebab yang paling hebat kali sebelum ni dia boleh berkata direct dengan Allah dan Allah reply terus. Tapi kali ni Nabi yang bongsu naik terus jumpa Allah. Kan? So, what is the speciality? Kan? Apa ni? Nak bagi tahu apa ni sampai jumpa Allah. Okay. So selepas peringkat-peringkat langit tersebut, berjumpa dengan Allah. Dan bila berjumpa dengan Allah, Allah bagi perintah solat. Katanya Allah bagi solat sebanyak 50 waktu. Mungkin juga ada yang pernah dengar kisah ni daripada kelas saya yang lain. But of course, as I told you just now, if you repeat this kind of story, is different from the other kind of repetition. Yang penting untuk kita ulang peristiwa ni supaya tertanam kepentingan solat, untuk kita bersungguh melakukan solat, untuk kita faham nilai solat. Ketika Allah perintahkan 50 waktu solat, dan Nabi pun turun untuk sampaikan kepada umat. Ketika dalam perjalanan turun, jumpa lagi para Nabi katanya, sehinggalah jumpa Nabi Musa kembali. Nabi Musa bertanya kan, apa yang special sangat jumpa Allah, dan apa perintah yang Allah telah laksanakan untuk umat ni. So Nabi beritahu Allah perintahkan solat 50 waktu. Kedengaran oleh Nabi Musa perkara tu, dia timbul satu cadangan. Dia kata, "Ish, solat 50 waktu ni nak bagi tahu peristiwa tu, nak bagi tahu yang Nabi Musa memikirkan hal umat ni." So sebenarnya penting sebenarnya kalau kita ni nak buat apa-apa kebajikan, kita kena fikirkan orang lain dulu. Kita kena fikirkan
kemudahan, kesenangan untuk orang. Jadi bila kita fikir, utamanya bila kita jadi pemimpin, kita fikir pada kemampuan manusia ni. Boleh ke manusia buat ni? Dan kalau boleh kita cari keringanan, itu mungkin yang patut kita buat juga. Jangan pula kita ni menambah kesusahan pada orang lain. Okey, Nabi Musa memikirkan hal tersebut, mencadangkan kepada Rasulullah supaya minta kurang. Cuba try minta kurang. Sebab Nabi Musa faham yang mana telah diberitakan umat yang terakhir ni umat yang paling lemah. Kalau nak dibandingkan dengan umat Nabi Musa itu sendiri, mereka begitu hebat. Dalam beberapa kes katanya kisahkan kalau umat Nabi Musa ni dia sujud, tempat sujudnya tu melekuk. Mungkin ada yang dah dengar. Bila kita dengar, kita rasa macam tempat sujud melekuk. Punya lama sujud sampai tempat sujud melekuk. Betul ke? Cuba try. Cuba kita sujud lama sikit. Saya nak tanya, berapa lama pernah kita lama sujud ni? Sujud kita paling lama ni berapa lama? Kalau lama sikit, apa jadi pada sujud kita? Kita punya tangan nak menahan sujud tu dah menggeletar. Kadang-kadang kita ada pergi program, kita kedengar ustaz dan ceramah, tazkirah, nak sujud lama, doa panjang-panjang, kita pun try lah. Ada solat hajat, ada solat tasbih, sampai masa sujud minta doa tu, imam panjang, kita pun bila nak angkat tu pun dah tu tangan, dahi kita. Kalau kita lama sikit, bukan tempat tu yang lekuk, dahi kita kot yang lekuk kan. Ini betul lemahnya umat yang terakhir ni. Tapi umat zaman dulu, zaman Nabi Musa, aku dah sujud, tempat sujud tu batu tu lekuk. Sebab apa? Hebatnya. Kadang-kadang ada umat-umat yang hebat ni. Sebab tu Bani Israel ni dia ada kehebatan dia. Tapi kita ni lemah. Katanya lemah. Betul ke lemah? Kita test kat diri kita pun kita rasa Allah lemahnya kita ni kan. Nak sujud lama sikit pun dah sakit. Contoh, katanya juga kalau umat Nabi Musa dulu, dia rukuk, punya lama dia rukuk sampai berbelit oleh dia tu pokok melilit tadi. Mungkin dia sujud kat tempat yang ada pokok, ada tumbuhan, begitu lamanya, khusyuknya sampai dibelit oleh pokok tu. Maknanya sebab dah mungkin dah rimbun sangat. So kita pun teringat satu peristiwa, satu kisah yang mana ada pokok dipanggil pokok rukuk sebab nampak macam rukuk. Pokok tu macam orang yang rukuk, memang 90 darjah. Tapi pokok yang kemudian tumbuh di pokok. Mana tahu sebenarnya dalam tu memang ada orang yang pernah rukuk, yang telah dibelit oleh pokok. Dan sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang saya baca yang berkaitan dengan solehin, para wali Allah ni yang begitu takjub cara ibadah mereka. Kita pun kalau fikir kita buat sikit pun dah penat. Macam mana mereka boleh buat? Dan kemudian katanya lagi lah last, umat Nabi Musa ni kalau dia berzikir, tempat zikir tu keluar cahaya. Maknanya betapa lamanya dan berkesannya zikir tadi. Cuba kita try. Kita cubalah semua ni. Jadi sebabkan Nabi SAW mengambil cadangan tersebut, Nabi naik semula jumpa dengan Allah, minta Allah kurangkan. Maka Allah pun kurangkan. Daripada 50 jadi 45. Nabi turun. Nabi Musa tanya, berapa? Kurang 5. 45 jadi sekarang. 45 pun berat lagi untuk umatmu. Minta lagi. So, kenapa Nabi respect kepada Nabi Musa yang memang
terkenal ulul azmi tadi. So Nabi pun follow cadangan dan tiada bantahan daripada Allah Taala. Kan? Jadi dapat turun lagi. Kan? Tanya lagi, berapa? Oi, kena minta lagi. Katanya berapa kali? 9 kali. 9 kali naik dan turun, minta pengurangan jumlah waktu solat daripada 50 jadi berapa? Berapa kali ni? Katanya 9 kali. Cuba kita kira betul Mula 50. Naik kali pertama 45. Lepas 45 40. Lepas 40 35. Lepas 35 30. Lepas 30 25. Lepas 25 20. Lepas 20 15. Lepas 15 10. Lepas 10 5. Kali ke 9 naik. Turun. Tinggal 5 waktu solat. Nabi Musa kata apa? Kalau 5 waktu solat, dia kata 5 waktu solat pun berat untuk umatmu. Kena minta kurang lagi. Tolong kita fikirkan, analyze, the analytical part. Nabi say, and for some reason, Nabi say dia malu untuk naik, untuk minta turun, untuk minta kurang lagi, sebab dah 9 kali. Kalau naik kali ke 10, rasa malu sangat dah. Tapi antara perkara lain yang boleh kita fikirkan, mungkin sebahagian yang dah tahu, sebab dah ada pernah saya ceritakan dalam kelas yang lampau kan. Kalau Nabi naik semula pada yang baru dengar perkara ni, Nabi dah naik 9 kali sehingga turun jadi 5. Kalau Nabi naik kali ke 10 dengan mendengar juga cadangan Nabi Musa AS yang memikirkan hal umat kita ni, agak berapa yang tinggal? Fikirkan agak berapa yang tinggal? Okay, sementara fikir tu boleh stop kan, buat calculation. Siapa yang sambung terus ni, jawapan dia apa? Ada pemikiran dekat sini yang kena analyse. Nabi SAW juga adalah fatanah, bijaksana. Kalau naik kali ke 10, yang mana 9 kali yang lepas, setiap kali naik Allah kurangkan 5. Daripada 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Bila saya tanya student yang kadang live, dia kata mungkin 3 je. 1 kot. Tapi kalau Nabi naik kali ke 10, selepas nampak pola penurunan adalah tolak 5. Setiap kali naik tolak 5. Kali ke 10, kalau tinggal 5, naik ikut cadangan Nabi Musa tadi, agak-agak berapa? Kalau ikutkan pola 5-5 tadi, kosong. Mungkin bukan semata-mata malu. Ini kena bijak. Kan? Sebab tu kena pandai matematik. Kan? Dalam kelas matematik ada saya bincangkan benda ni. Kan? Walaupun simple matematik, kita faham. Kalau naik kali ke 10 dengan pola penurunan 5 setiap kali dikurangkan, mungkin kali ke 10 naik-naik Allah kata okey. Kalau Allah kata okey, tolak lagi 5, turun kosong. Nabi balik jumpa sahabat, bagi tahu ke umat asalnya 50, tapi setelah minta kurang, kosong. Kita happy ke kita sedih? Bestnya Nabi dah minta supaya solat dimansuhkan. Tapi sebenarnya orang yang bijak pandai, orang yang berhikmah, orang yang cerdik, yang pintar, orang yang beriman dan beramal ni, dia rasa kalau kosong lah, satu ibadah yang paling besar bawa balik, buatlah nak buat, tinggal pun tinggal. Bukan nak menafikan Nabi Musa tadi yang kata kita terbeban nak buat 5 waktu pun. Betul ke? Betul. Berapa ramai yang tinggal? Berapa ramai yang terlepas 5 waktu tadi?
Bukan salah kata tu. Tapi kalau kosong, apakah nilai peristiwa Isra' Mi'raj? Maka Nabi terima 5 waktu. Dan itulah kisahnya. Itu kita tunaikan 5 waktu solat. Dan mungkin kita dah susah, kita buatlah 1 dulu. Kalau dah okey, buatlah 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita dah complete 5 sekarang, bagus. Kita dah boleh tambah beberapa solat sunat. Dan mungkin kita boleh ajak orang lain sama-sama buat. Supaya orang lain pun dapat impact daripada solat tadi. Apa kesan dia? Ni assignment yang kena buat. Last class ada one of the part video that I show to you is the rukun of solat. So this rukun need to be fulfilled every single time of your solat performance. And some of you already did the video and as instructed in last class. In addition of that, you need to do what? Very important, the next part is to recite with the meaning. Bila baca, setiap bacaan solat, baca dengan makna dia. Okay, so buat video lain khas untuk recitation and meaning. Of course, before that, before you make the video, you need to write down and you need to learn about the meaning. So insyaAllah kita pun akan buat video meaning tu nanti. And get to know every single words inside the solat, because solat, if it's just a saying, so it might be meaningless. Bukan salah. Bagus. Dah sembahyang dah. Dah baca dah. Tapi kalau hanya membaca macam mantra sahaja, apa impactnya, nilainya pada kita? Mana penghayatan solat tadi? Contoh ketika disebut Allahu Akbar, apa yang kita rasa? Kalau kita tahu maksud dia, Allah Maha Besar. Allah nak manusia membesarkan Allah. Maknanya kadang-kadang kita berlaku satu kekalutan dalam hidup kita kan. Nak semayang ke nak buat benda lain. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, maknanya kita telah membesarkan Tuhan, tunaikan perintah dia ketika tu. Kita nak rasa yang kita ni mengutamakan Allah. Tu. Dan kita betul-betul nak kebesaran Allah tu masuk dalam jiwa sanubari kita ni. Dalam fikiran kita ni. Kan? Dan terzahir daripada perbuatan kita ni mengutamakan Allah berbanding perkara lain. Dan itu ujian dia. Subuh contohnya, membesarkan Allah daripada tidur kita. Zuhur membesarkan Allah daripada kerja kita. Asar membesarkan Allah daripada kerehatan kita. Maghrib membesarkan Allah berbanding urusan kita. Dan mungkin Isyak membesarkan Allah berbanding hiburan kita. Itu baru takbir. Kemudian kita baca doa iftitah. Kita membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini salah satu bacaan doa iftitah, walaupun ada beberapa cadangan bacaan yang lain. Saya dah baca tadi. Harap semua dengar. Boleh ulang balik untuk cek, perbetulkan bacaan tu. Dan bukan sekadar membaca, apa maknanya. Okay, that's the assignment. Walaupun dia hanya sunat, tapi kita cubalah amalkan. So, bila kita baca, Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pagi dan petang. Ku hadapkan wajahku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi secara tulus dan mulus.
aku berserah diri, dan bukan aku daripada orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam, dan tidak aku syirik padamu, kerana itulah yang telah diperintahkan padaku, dan aku adalah orang Muslim. Okay, get it? Alright, let's continue on next one.